Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chef. Selamat berpuasa. Oh, puasa. Saya nyaris pergi dapur minum air ya pagi tadi. Tahu tak apa, dia dah sakit tekak sekarang ni. Sedap dia dapat minum air kan. Belum pasal. Chef, apa khabar? Okay? Alhamdulillah, so far Alhamdulillah. Kali ni bulan puasa kita berbeza sedikit kan. First time malam Betul-betul. tadi tarawih seorang dekat rumah sebab saya duduk seorang. Duduk seorang, okay? Chef Saya kat duduk KL lah seorang. kan? Jadi Kat KL lah. saya dekat KL. Keluarga Mhm. semua dekat Kuching. Mhm. So Ah, macam mana momen PKP Chef selama dah sebulan lebih kan? 30 lebih 30 lebih hari dah Ha. kan. Tak Ha. rasa kan. Tak sedar-sedar dah 30 lebih hari. Itulah. Dan saya duduk kat rumah je. Tapi sebenarnya macam bagi saya, banyak benda yang saya boleh buat. Macam biasanya kan busy kat kedai, pergi restoran, jumpa orang, pergi situlah, pergi sinilah, ke sana ke sini lah kata orang kan. Tapi sejak tak boleh pergi mana-mana, memang duduk kat rumah je, banyak benda yang macam banyak saya buat benda untuk diri sendiri. Dan dan juga macam belajar ngaji, kita perfectkan lagi resepi sebab saya ambil peluang kita ada dekat rumah ni dengan sebab saya nak buat buku masakan. Jadi saya ambil peluang ni untuk perfectkan lagi saya punya resepi. Jadi sebelum puasa hari tu memang saya banyak cuba resepi lah. Just kita nak perfectkan lagi sebab selalunya memang tak ada masa, buku tu dah lama sangat on hold dah bertahun. So saya rasa memang kali ni saya memang peluang untuk siapkan, insyaAllah. InsyaAllah. So agak-agak bila siap tu? Kalau kata kita dah boleh kembali seperti sedia kala, printing dah boleh apa benda, InsyaAllah lepas raya saya dah habiskan dia punya manuskrip semua, everything, resepi. Dalam buku tu saya lukis juga macam ingredient ada yang saya lukis sendiri. So itu yang lagi macam excited, macam udang, macam laksa, macam resepi dia apa? Campur-campur ke macam mana? Resepi dia daripada Sarawak, mostly daripada Sarawak semua, okay. So banyak benda yang macam orang yang kita tak kenal, yang kita tak tahu, macam gula apung, macam tepus, benda-benda yang kita tak boleh dapat dekat sini. So itulah yang saya kongsi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kita. Ramai ni, Kak Dida. Kak Dida masuk, okay. Okay, Syah, macam mana family? Okay. Baik. Syah, macam mana family dekat kampung? Diorang ada share apa-apa tak? Macam mana situasi dekat sana? Sejak ni kan, sebenarnya keluarga saya semua suka makan. Tapi adik-beradik saya masak pandai, tapi tak. Saya baru tahu yang diorang dua memang pandai gila masak ya. Sebab sejak PKP ni, diorang kat rumah tu macam ada acara berganti-ganti masak tau you. Dia macam tengah hari masak laksa Penang, petang ada orang buat pie pula, malam nanti lauk lain. Saya macam memang kagum gila lah. Tapi yang tak seronoknya sebab kita cuma boleh tengok gambar, kita tak boleh nak rasa kan. So, betul. Itulah, tapi Alhamdulillah at least kita tengok macam tak adalah diorang duduk kat rumah tak buat apa. Maksudnya ada aktiviti yang bagus lah. Macam diorang dah start buat biskut raya. Macam itu. So, Alhamdulillah mak dengan aunty dengan ayah semua sihat. So yang paling penting diorang sihat. Sebab parents saya ni yang antara yang berisiko tinggi. Jadi memang tak nak pergi dia keluar. Memang better duduk dekat rumah je. Better duduk rumah je lah, betul. So Chef, macam mana Chef kekal positif dalam situasi sekarang? Okay, mula-mula saya rasakan Ayu yang paling masa yang sangat kritikal bila masuk minggu ketiga tau. Sebab yelah dah 2 minggu kita tak boleh buat apa-apa. So minggu ketiga tu memang agak stres, agak tertekan. Sebab yelah saya biasa jumpa orang. Saya sebenarnya dah kena kuarantin lebih awal daripada sebelum kita mula PKP. So waktu tu saya demam. Kenapa? Okay. Jadi saya tak nak jumpa orang. So mungkin saya lebih awal dalam 6 hari macam tu. Jadi waktu tu paling penting ialah kita punya kawan-kawan, kita punya support system. Pada waktu macam ni kita tak boleh nak pendam semua benda dekat diri sendiri. Kalau rasa perlu reach out. Yang paling elok ialah sama ada keluarga ataupun orang yang paling kita rapat, yang kita selesa nak bercakap, kita selesa nak bercerita. Bagi saya itu sangat important. Penting. Important. Dah campur pula.
So itulah. Tapi Alhamdulillah macam bagi saya ni actually PKP seriously saya pun tak sangka yang macam saya boleh tahan tak keluar rumah. And banyak benda yang saya boleh buat. Banyak betul kerja. Banyak masa untuk diri sendirilah kan. Saya berkebun Ayu. Pagi-pagi saya berkebun. Saya tanam bayam Brazil. Ada bayam Brazil, ada keledek, ada buah lemon. Tapi sebenarnya saya dah start berkebun ni dalam dah 2 bulan sebelum kita start PKP lah. So sekarang ni masanya untuk menuai hasil lah. Maksudnya saya punya bayam memang tiap minggu saya boleh makan fresh bayam ambil dekat belakang rumah je. Yelah, chef kan duduk chef kan duduk seorang-seorang. So macam mana chef nak elakkan bosan seorang-seorang kat rumah tu? Macam video call dengan kawan ke? Biasanya tengah hari saya ada lunch date. Wow, dengan siapa? Kita masak sendiri, makan sendiri, lauk lain-lain. Tapi kita online lah. Kita FaceTime ataupun kita Zoom meeting. Tapi kita makan. Ada hari tu sebelum puasa ni pun kita orang semua macam beria gila nak pakai baju raya. So sambil makan tu semua pakai baju raya. Kawan saya yang Cina ni, Ian nama dia, siap pakai baju Melayu. Memang handsome lah. Memang sebab macam yelah bila kita tak ada benda nak buat kan. And then macam yelah tak bersiap sangat kat rumah pakai baju apa je. Unless betul. Itu pun meeting atas je kadang-kadang ya. Kat bawah lain kan. Bawah tak kisahlah. So tidur lah apalah. Macam tu. Tapi itulah macam benda yang saya buat. Aktif juga ada kat Facebook, kongsi resepi, kongsi apa saya makan. So kadang-kadang orang macam kadang-kadang sebab waktu ada satu time tu makanan yang saya makan dah tak macam biasa. Saya makan breakfast untuk dinner pada macam tu dah. Sebab yelah macam kita seorang kan. So that is apa benda yang kita boleh lakukan untuk menyenangkan hati kita. Maksudnya apa benda kita buat, kita pastikan yang kita selesa dan kita okey. Untuk memastikan kesihatan mental dan juga fizikal. Okay, after habis PKP ni kan, perkara pertama yang Chef nak buat apa? Yang memang pertama yang Chef nak buat after PKP? Pertama yang memang penting lah Chef. Dia banyak ni. Tak, yang betul-betul nak buat. Saya nak pergi supermarket dengan rasa tak payah nak risau dengan glove apa pun. Tak payah pakai mask semua tu kan. Okay. Tak payah itulah pasal. Sebab saya kalau kira kita sebulan lebih ni saya baru keluar 2 kali. So, sekali tu kerja, memang kena pergi. Lepas tu sekali lagi nak pergi beli barang. So untuk barang itu je. Lepas tu yang lain-lain semua saya order runner je. Runner yang tolong belikan barang. So Chef tadi sahur apa? Oh okay. Sahur sebenarnya Ayu saya sebelum saya ada cabaran sahur Imelda yang saya panggil. Cabaran tahun ni masuk tahun keempat. Sebelum ni saya bukan jenis yang sahur tau. Memang saya tak bersahur. Saya cuma minum air, kurma itu je. Then semua buah then that's it. So untuk tahan 1 hari. Tapi lepas saya ada orang banyak kongsi dengan saya sahur ni elok membezakan kita dengan orang lain yang berpuasa macam tu. So saya pun ambil dah cabaran tu. So bila saya start dengan cabaran sahur tu, dia adalah benda yang saya paling tunggu waktu bulan puasa. Sebab saya memang gila. So pagi tadi, ini adalah rutin biasa untuk saya sahur. Saya biasanya ada telur. So pagi tadi saya buat scrambled egg dengan paste kunyit hidup. Okay. Saya buat sekali jadi scrambled egg. Lepas tu saya makan dengan roti multigrain. Saya toasted dengan butter. Saya kalau pagi sahur memang kena ada benda savory dan juga manis. So benda manis saya buat semalam chia seed pudding dengan kurma. Chia seed rendam dengan susu. Dalam malam juga lah rendam, lepas tu letak kurma. And then saya taburkan dengan buah-buahan. Saya strawberry dengan blueberry dengan sedikit sunflower seed. Lepas tu susu, air, vitamin C dan air kosong. Itu je lah. Pokoknya saya lupa nak minum air panas pergi tadi. So itulah tak apalah buka minum air panas. So idea buka puasa malam ni? Dah ada idea nak masak apa? Dah nak masak mushroom chicken stew.
Lepas tu saya nak buat sambal belacan sikit dengan sayur saya nak buat kacang buncis dengan telur. And then nak goreng ikan masin sikit. Sebab mak usu saya duduk tak jauh daripada rumah saya. So saya cakap dekat dia bulan puasa ni dia tak payah risau pasal makanan. Nanti saya akan hantarkan. Saya suruh runner lah hantarkan. Jadi saya pun tak keluar rumah. So at least tak adalah saya masak untuk makan seorang. So bila kita masak, portion untuk seorang adalah susah. Macam contoh, kalau khususnya untuk masakan Melayu ya, sebab apa? Bila kita nak tumis bawang, kalau kita makan seorang takkan kita nak tumis bawang satu je. Nanti dia tak jadi kan. Jadi bila kita masak lebih sikit, dia jadi okey. Jadi lagi senang lagi kita nak masak. So saya memang excited lah sebab kali ni Allah bagi saya peluang untuk masak untuk makcik saya. Sebulan dia kena makan masakan saya ya. Untunglah kan. So chef, menu wajib yang chef akan sediakan ataupun makan untuk bulan puasa, memang wajib menu ni? Saya untuk berbuka ke? Berbuka. Berbuka saya biasanya kalau bulan puasa memang satu bulan tu saya biasa makan nasi tau. Ya, nasi dengan lauk-lauk. Heidi, ada orang tegur kita ni. So macam lauk lah. Kalau kata memang menu yang wajib ada ayam bakar gula apung. Itu antara yang favourite saya untuk bulan puasa. Yang tu chef pernah masak untuk kita orang kan? Yang chef resipi dulu kan? Ya, pernah rasa memang sedap. Ayam bakar gula apung. Sangat senang, sangat mudah masuk dalam oven je kan. So sementara kita nak masak benda lain, kita punya ayam dah masak. Macam tu. So chef, kongsi sikit tips masak dengan mudah dalam bulan Ramadan. Okay, kita cerita pasal sahur dulu, okay? Okay, untuk sahur, macam saya akan pastikan masa yang diambil untuk memasak dalam kira-kira 15 minit maksimum. So benda-benda yang tak susah lah. Kalau kata orang saya bukan jenis makan nasi pagi-pagi, jadi saya akan makan macam cereal ataupun oats ataupun chia seed pudding, benda-benda macam gitu, telur, roti, benda-benda macam tu. Jadi bila saya perasan bila saya menyediakan masakan yang macam susah nak makan, so sahur kita tak boleh nak lama sangat. Kadang-kadang kalau kita lambat bangun, jadi kita kena capai apa yang boleh je kan. Macam contoh elakkan ambil makanan yang susah. Susah untuk makan. Contoh katalah kita buka puasa makan ketam, janganlah kita sahur makan ketam unless kita dah topik isi dia siap-siap kan. Kalau tak gigil lah nak makan ketam pagi-pagi. So sahur makan ketam okey. Kan itu contoh lah. Lagi satu macam cereal. Kalau cornflakes ke, kalau macam crunch ke apa ke, benda tu macam senang nak makan kan. Benda tu tak ada masalah, senang makan. Tapi kalau kita ambil oats, yang overnight oats yang macam susah yang kenyal sikit. Jadi kalau nak makan tu memang kena gigil lah hang ni. Jadi kita kena make sure benda tu betul-betul lembut supaya bila kita makan tak adalah kita macam terkejar-kejar. Okay, faham. Sebab kalau kita tak seronok rasanya. Sebab apa macam lama kita bekerja dengan masa kan. Nanti perut sebut lagi tak. Kalau tak habis tu lagi kesian lah kan. Sebab dah azan. So kena boleh makan. Kalau untuk berbuka pula? Okay, untuk berbuka macam saya boleh bagi tips untuk siapa yang tinggal seorang kan. Bila kita beli barang-barang nak masak, terus siang, terus portionkan mengikut porsi kita nak makan. Kalau kita nak masak untuk seorang, terus sediakan macam ayam tu kita dah potong siap-siap untuk porsi seorang. Jadi bila kita nak masak, kita cuma keluarkan satu bag, satu plastik je, satu paket yang untuk satu porsi. Jadi tak adalah kita keluarkan macam kata seekor ayam tu, kita boleh bahagi, macam saya akan bagi 4 lah. Akan bagi 4. Jadi quarter chicken, lepas tu daripada kalau kita nak masak baru kita nak keluarkan seekor tu baru nak potong. Nanti kalau kita keluar masuk kita punya ingredient tu cepat rosak. Jadi untuk mengelakkan daripada kita keracunan makanan, so kita kena kita kena pastikan yang kita dah siapkan dengan porsi, dan bila kita nak masak kita dah tahu banyak tu je yang kita akan masak dan banyak tu kita akan makan. Jadi kita nak elak pembaziran sebab kita tak akan dapat nak ulang makanan tu banyak kali. Paling banyak pun 2, 3 tu pun dah CP dah. Betul. Macam tu. Jadi kalau nak masak, kalau kata kita tak pandai masak lauk, kita suka makan lauk Melayu tapi kita tak pandai masak lauk, jangan risau sebab sekarang ni macam-macam dah orang buat kampis,
Yang tinggal kita nak tumis dan kita masukkan protein, dah siap. So kalau kata nak sedikit adventurous, mana macam kita nak cuba resepi, mungkin kita boleh cuba resepi ni lah. Boleh kita cuba resepi yang macam-macam sekarang ni, macam dekat Facebook, dekat mana-mana portal pun banyak juga kongsi resepi yang mudah, yang senang, kita boleh ikut. Macam tu. Jadi bila kita dah plan apa kita nak makan, jadi tak adalah kita membazir. So, saya rasa bagi saya, kalau bulan puasa ni membazir sayang. Especially macam kalau yang duduk seorang ataupun dua orang, yang kita tak ada orang lain yang kita nak kongsi. Macam tu. So chef memang dari kecil ke pandai masak? Saya masak umur 6 tahun. Macam ni nak rajin dan pandai masak? Dia untuk anak-anak dara yang tak reti masak. Okey, dia macam ni. Kita kena, bagi saya, start dengan apa yang kita suka makan. Kalau kita benda macam contoh suka makan kek batik kan. Buatlah kek batik tu, perbagaikan resepi kek batik tu sampai yang betul-betul kita suka. Daripada situ kalau kita dah suka dan kita dah bagi orang rasa, orang kata sedap. So dekat situ kita dapat suntikan semangat daripada orang orang yang rasa masakan kita. Dan lepas tu insyaAllah kita akan cuba lagi pelbagai resipi lain. Macam tu. Tapi bagi saya, macam saya masak apa benda yang saya suka makan. Jadi kalau benda yang saya tak suka makan tu macam jarang-jarang lah saya nak masak. Okay, faham. Mira. Okay. Hai Sofia. Oh, Sofia dah join kita dah. Ya. Hosni pandai masak tak? Oh, sorry tak pandai masak Tapi pandai makan, okay? Itu pandai paling makan penting. je. Betul. So, kan susah dapat biskut Mary sekarang. Betul, kek batik. Ya, sebab ramai buat kek batik kan sekarang. Betul. And kalau tengok tak page Facebook tu. Masak apa tak jadi hari ni. Okay. Ya Allah, tahu tak, saya minggu lepas sebelum puasa 2 hari berturut memang tengok benda tu gelak sampai nangis. Gelak sampai nangis. Lepas tu hari ketiga saya nak masak, tak jadi. Syah masak apa? Saya buat bread pudding yang resepi yang memang saya dah buat bertahun tau. Macam resepi tu saya tak pernah refer, memang kat kepala. Saya memang biasa buat resepi tu. Sekali malam tu bila saya nak buat untuk makan besoknya, untuk makan breakfast. So tak tahulah, mungkin terlebih pukul ke apa ke, tapi dia punya kembang sampai terkeluar daripada bekas tu. Lepas tu bila dia dah sejuk, dia siap macam sarang burung dekat tengah dia sedap, tepi dia keras. Ya Allah, saya macam itulah dia body daripada grup tu. Lepas tu sekali lagi saya buat kek carrot. Ya Allah, saya buat kek carrot. Kek carrot saya tak pernah kek carrot tu memang biasa saya buat, memang sentiasa buat. So waktu saya nak potong tu, tiba-tiba bahagian bawah dia macam tak masak tau. So sekarang ni wahai oven benda sama, macam tak ada benda pun yang tukar. So lepas tu saya dah mengurangkan aktiviti menggelakkan orang tu, dah tak boleh gelak, okay. Syaz memang tak boleh gelak. Saya cerita dekat mak saya macam, bukan ni resepi tutup mata buat ke mak? Hari tu memang tak tutup mata, celik, tapi masalahnya di sarang burung saya punya bread pudding. Tapi itulah dia. Tapi kat situ memang pelbagai resepi kan. So dekat situ kalau orang yang tak biasa masak, boleh ambil iktibar daripada orang yang tak reti masak itu, sampai diorang buat apa tadi, kek batik Milo tu sampai jadi macam tumis minyak, semua dah pecah minyak dah. Oh, sebab dia guna minyak kan? Tak, dia guna butter. Bukan ke? Dia guna butter, dia guna mentega dengan Milo. Tapi kan? Macam butter tu terlebih Tak, bukan butter lebih. Ini sebenarnya terjadi bila api kita besar sangat. Lepas tu bila kita tak jaga, butter kita dah pecah minyak. Dia punya lemak tu dah tak bergabung lagi dah. Tu dia nampak macam tumis Milo, tapi tu kelakar. Itulah macam letak minyak. Macam berair macam mana tu. Macam buat tumis. Macam kita nak menumis untuk masak lauk. Aduh. So chef, puasa ni apa yang beza daripada puasa Ramadan yang lepas? Apa yang chef rindukan? Bazar Ramadan ke apa? Macam mana? Apa yang chef rindukan untuk puasa tahun ni? Oh, saya bukan jenis yang pergi bazar Ramadan. Bazar. So tak rindulah bazar. Tahun tak pergi bazar Ramadan. Sebab saya memang masak hari-hari. Kalau nak beli pun beli kuih-kuih je. Tapi itu pun dengan orang yang saya dah biasa beli. So, biasanya dekat bazar Ramadan ni kadang-kadang kita tengok semua kita nak beli. Bawa RM50 habis. Betul. Walaupun kita makan pun kan. Makan sikit je kan.
makan sikit. And then kadang-kadang sebab kita tengok warna cantik lah, semua kita nak makan. Tapi sebenarnya tak sangat kan. Jadi lepas tu memang saya memang dah lama gila tak pergi bazar Ramadan. So kalau kata yang saya paling rindu, saya rindu nak pergi masjid, terawih. Sebab setahun sekali je saya macam jumpa, adalah geng makcik-makcik dekat masjid ni yang selalu kalau jumpa macam terubat lah rindu dekat mak kan. Sebab mak kat kampung. Jadi kalau jumpa dorang memang kadang-kadang ada makcik tu kalau terawih sekali kan saya macam kadang-kadang penat kan lepas rakaat ke 4 ke nak macam menyandar ke sekejap. So adalah orang yang kita nak manja-manja. So itu antara benda yang saya rindu. Lepas tu lagi satu, okay, biasanya waktu bulan puasa saya selalu jemput kawan-kawan saya berbuka sekali dengan saya. Tapi maksimum 4 orang je sebab rumah saya kecil. And then meja makan kalau ramai sangat nanti macam susah lah. Kalau 4 macam just nice. 4 macam kita selesa je. So biasanya saya akan jemput orang yang berbeza. Dia macam saya jemput, katalah hari ni Ayu, besok Kak Nida, macam gitulah. So tahun ni tak adalah kawan-kawan yang kena jemput. Makan seorang je. Tapi sebab saya masak untuk ni lah. Masak untuk makcik saya je. Tu ada orang tanya soalan you. Dia tanya, apa punca kek batik keras? Okay. Antara punca kek batik keras sebab bila kita masak adunan coklat tu, Milo tu dah nak mengeras baru kita masukkan kuih, roti kita tu, biskut kita tu. Patutnya kita masukkan waktu dia cair tu kita dah gaul siap-siap. Jadi bila kita dah gaul siap-siap, dia punya adunan sebati dan dia tak keras insyaAllah. Macam tu. Okey, boleh Kak Nida, insyaAllah tahun depan kalau kita dah boleh buka puasa, kita dah tak payah kena kurung kat rumah. Melda boleh jemput datang makan kat rumah. Tahun depan ada orang rindu mak. Kesiannya. Alah, kesian Mama Firdaus. Sama lah, kita pun rindu. Pagi tadi dah FaceTime dah. Tapi mak kita 2 hari lepas main kasar je you. Selalu dia tak pernah gambar makanan. Tiba-tiba 2 hari lepas adik kita buat dalgona Milo buat. So dia hantar kat kita. Dia hantar kat dalam grup. Dia kata macam, tadi Mama minum ni teringat. Okay. Aduh. Syam, meriah tak buka puasa kat Sarawak? Oh, kalau buka puasa kat Sarawak, kalau macam nak balik nak raya kan memang meriah lah. Sebab rumah saya adik-beradik semua tinggal sekali dengan mama. So makcik pun, mak usul saya yang duduk dekat dengan saya pun akan balik untuk berpuasa. 1 bulan tu memang dia ada kat situ. Jadi bulan puasa ialah bulan yang kita memang look forward lah dengan makanan macam-macam. Sebab dekat rumah saya semua orang suka masak. Jadi masakan memang kita jarang beli. Beli tu boleh kira lah dalam 1 bulan mungkin 2 kali, 3 kali je. Tapi yang lain tu memang semua masak. Dan yang paling saya akan rindu ialah bubur pedas Sarawak. Yang itu kalau nak buat biasanya memang kena rewang. So dia punya resepi agak rumit lah. Dia macam-macam benda je dalam dia, nama dia bubur pedas. Tapi kalau kita tengok betul-betul, dia macam tak ada nasi dekat dalam tu. Sayur, dia banyak. Dia macam ada daun-daun, banyak daun-daun, ada kacang panjang, ada isi daging, isi ayam udang, macam-macam lagi sayur-sayuran kat dalam tu lah. Carrot lah, jagung lah, macam-macam. Anak jagung lah semua, everything dalam tu. Tapi beras tu sebenarnya, so saya pandai buat dia punya bumbu, dia panggil bumbu. So bumbu dia, cara nak buat dia kita kena sangai beras bersama dengan pelbagai rempah lain dan kita kisar. Jadi bila orang kata kenapa nama dia bubur pedas, tapi wahal tak ada, biasanya kalau bubur pedas orang ingat nasi kan, bubur nasi kan. Nasi tu sebenarnya kita dah kisar hancur dan dia akan memekatkan kita punya bubur pedas. Oh, okay. Saya boleh buat lah kot, tapi sebab lama proses dia panjang, jadi saya akan menggunakan pelbagai alat bantuan lah untuk saya. Food processor je lah, tak boleh lah nak racik halus-halus macam tu. Tu dah dia Sofia lapar lah kan, dia baru pukul 11 ni Sofia. Baru pukul 11 dah lapar. 11 ni. Okay Chef, mungkin terlalu awal lah. Nak cakap sikit, kuih raya kegemaran Chef. Kuih raya? Kalau Sarawak you tahu kan, kita orang macam kek lapis Sarawak kek lapis, satu meja tu, satu meja. Tapi kek lapis ada pelbagai jenis kek lapis. Yang Melda paling suka lapis Cadbury dia panggil. Dia chocolate Cadbury tu lapis kat tengah-tengah. Dia lapiskan. So, lapis Cadbury.
Dengan Selain letak hati parit. Hati parit. apa tu? Parit tu Apa tu? pari. Okay. Nama kek tu hati parit. Parit tu ikan pari, tapi bukan tak ada ikan pari pun dalam kek tu. Cuma color kek tu hitam sangat macam hati ikan pari. So tu yang diorang panggil hati pari. Kek tu Ayu, kalau kita nak masak apa tu, kita kena dalam 8 ke 10 jam, 6 ke 10 jam macam tu lah. Makin lama kita kukus, makin tahan lama kek tu. Kek tu boleh tahan sampai setahun kalau kita simpan kat dalam. Sebab tu lah kek tu macam mahal sikit kan. Sebab leceh nak buat kot. Cara nak buat, and then rasa dia macam orang selalu ingat dia chocolate cake tau, wahal tak, dia kismis. Dulu waktu saya kecil-kecil saya tak suka sebab macam selalu tertipu kan bila orang letak, bila orang hidang kek raya orang nampak coklat, oh ini mesti kek chocolate cake ni, wahal tak, itu kek hati pari. Tapi itulah dah lama rasa kek tu rasa sedap, especially minum dengan ni, makan kek tu dengan kopi panas, so sedap gila. Terlalu Leo lagi. Terlalu lagi. Itulah So pasal. chef prefer kuih raya yang tradisional ke modern? Saya dua-dua okey. Tapi kalau kata beraya dekat rumah saya di Kuching, untuk hari raya pertama biasanya mak saya yang masak pelbagai masakan tradisional Melayu, macam rendang lah apa segala, ayam masak merah, daging hitam Sarawak, ada kuah sate, itu yang mama masak. Saya akan jadi tukang tolong je, tukang kupas bawang, potong bawang, kupas kentang, carrot, apa semua saya buat. Tapi yang masak memang dia. Kacau-kacau tu kita lah, dia jadi head chef lah. Tapi hari raya keempat yang biasanya saya punya open house bersama kawan-kawan saya, bersama kawan-kawan pula, bersama adik-adik saya, jemput kawan-kawan kita orang. Maksudnya tak ada kawan-kawan mama tau, kawan-kawan kita orang je. So hari raya keempat, yang itu menu memang menu moden. So kita biasanya saya hidangkan ayam bakar gula apung, ada lamb, grill lamb, ada beef, kadang-kadang ada rezeki. Kalau ada rezeki, salmon 1 ekor. Lepas tu ada sushi kadang-kadang. Tengok jugalah apa yang buat. Wow, okay. Ada pasta Imelda juga. So setiap tahun kalau nak makan pasta Imelda, open house raya keempat, insyaAllah. Kalau tahun ni tak adalah, kita rasa tak adalah tahun ni kan. So insyaAllah tahun depan lah kat Kuching. So, jauh je nak pergi. Jauh je, okay. Menu saya macam tu lah. Jadi everybody, kawan-kawan saya biasanya akan look forward for open house kat rumah saya sebab diorang tahu menu saya memang bukan menu raya. Sebab biasanya hari raya pertama kita dah makan lauk raya kan, raya pertama, raya kedua. Sebab kat Sarawak Ayu, kita beraya sampai 7 hari tau. 7 hari tu semua orang pakai baju raya. Kalau lelaki memang pakai komplit. Dengan baju Melayu, samping dengan songkok semua. Kalau pakai tak komplit tu orang akan pandang pelik je macam gitu. So sangat meriah lah. So bila dah hari keempat tu macam kita dah tak terasa nak makan hidangan apa tu, hidangan lauk-lauk dah kan. So kita nak tukar angin. So looking forward for something different lah. Kak Nida tanya soalan tu, bagaimana persiapan mental anda kata tak beraya? Oh, saya dah prepare myself dari awal-awal kita kena PKP. Saya dah prepare myself. Saya dah borak dengan mama lah, cakap ni macam tak balik raya je. So kita dah reda. Tak apa, yang paling penting kalau kita tak beraya tahun ni tak apa, insyaAllah tahun depan lagi insyaAllah kita boleh beraya sama-sama. Jadi kita kena tahan sikit. Sedih memang sedih lah. Tapi kita bersyukur sebab apa, kita ada banyak benda medium yang kita boleh guna. Kita boleh call, kita boleh FaceTime ramai-ramai. So insyaAllah tak ada masalah. Cuma kalau nak nangis tu nangis je lah ya, nangis seorang. Nangis seorang. Saya dah beli ke baju raya? Saya dah siapkan baju raya. Actually bulan 1 hari tu dah siap. Tapi awalnya siap. Tapi hari tu nak pakai, nak sajalah nak cuba kan. Longgar dah pula. Wah. Dah macam baju pinjam. So tak tahu nanti lepas saya nak pakai raya nanti macam mana. Nanti macam dia baju tidur nanti. So itulah dia. Ayu dah ada baju raya ke? Dah, beli online je hari tu. 1 je baru. Cukup lah 1 kan. Bukan boleh pergi mana pun. Betul. Cukup. Kalau buat open house pun, open house Zoom rasanya. Mak Allah. makan sendiri. Saya jangan lupa jemput Zoom.
Kalau ada Zoom lagi kita jemput. Jangan lupa jemput Chef, InsyaAllah. antara lauk pauk kan dengan dessert yang kena baking apa semua, chef prefer yang mana satu? Saya suka lauk pauk. Saya memang lagi suka masak masakan panas daripada dessert. Sebab bagi saya Ayu, macam dessert ni adalah masakan dessert ataupun baking, ia adalah sains. Yang maksudnya barang kita tak boleh nak tukar suka hati. Kalau tepung kata 2 cups, 2 cups. Kalau mentega kata 250, 250. Memang betul-betul kena ikut kan. Kalau tidak tak jadi. Kita tak boleh be kreatif sangat. Unless kalau macam kita dah tahu apa benda yang kita boleh gantikan, itu baru kita boleh jadi kreatif. Kalau kata susu cair apa nak tukar. Kalau kita dah biasa, baru kita boleh buat macam tu. Tapi kalau masakan panas, kita boleh jadi as kreatif as we want. Macam tadi kan saya cakap dekat Ayu yang pagi tadi saya sahur, saya makan scrambled egg dengan kunyit. Paste kunyit. Sebab apa? Hari tu saya baca, yelah kita banyak masa kan. So hari tu saya study pasal kunyit. Kunyit ni mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Maksudnya bila kita makan kunyit hidup tu, sama ada macam kita makan kuah asam pedas, kuah singgang. Bila kita makan kunyit memang banyak antioksidan yang bagus untuk kulit, yang bagus untuk diri kita lah, especially bila kita puasa ni kan. So kita memang memerlukan pelbagai nutrien yang kalau saya suka guna nutrien yang asli daripada kita ambil pills ke, kita ambil benda-benda lain kan. Maksudnya bila kita ambil dari makanan dan kita tahu memang benda tu fresh, insyaAllah dia lagi banyak khasiat untuk kita. So nanti bolehlah try kalau nak buat scrambled egg ke apa ke, letak sikit je kunyit hidup tu. Dia tak adalah rasa banyak sangat rasa kunyit tu. Tapi dia akan memberikan aroma wangi kunyit dan juga warna yang cantik. So chef, kita nak suruh chef buat kitchen tour. Kan? Saya kesian. Saya nak cat rumah untuk raya tahun ni. Jadi bahagian atas dah siap, bilik semua dah cat. Lepas tu nak sambung lah dapur, nak sambung dekat living, semua tak sempat sebab PKP. Jadi rumah saya separuh siap. Hari tu dah beli katil baru, nak pakai nak ni lah. Tak sempat juga orang tu. Tak sempat. Semua tergendala kan? Semua tergendala. Tapi tak apa, lagi banyak benda yang saya boleh buat sebelum tu. Macam korek lah segala, rupanya banyaknya pinggan, banyaknya chopping board. Ya Allah tuanku, lepas tu tengok macam banyak segala benda. Jadi kalau kita nak buat jemput orang makan ke apa ke, memang tak payah belilah, memang dah cukup dah. Macam tu. So chef punya kitchen staff yang menjadi kegemaran chef apa? Yang macam chef suka beli, periuk ke, pisau ke? Okay, dulu kalau saya travel, saya suka beli chopping board. Saya ada chopping board daripada New Zealand, daripada Germany, semua lain-lain tau. Tapi saya tak adalah beli yang besar, terus saya beli yang kecil-kecil. Jadi sebab saya suka makan, saya suka hidangkan atas chopping board. Kalau penonton tengok, boleh pergi dekat page saya, boleh tengok ada cabaran sahur Imelda untuk masakan yang saya akan masak untuk dekat kali sahur. Dan juga resepi PKP. So dekat situ apa yang saya makan sewaktu PKP ni. So kalau saya ambil gambar, memang usually saya akan guna chopping board. So hidang ke atas beli chopping board lah. Beli chopping board. Tapi kalau kata dekat dapur, senjata yang saya paling suka selalu pakai ialah ni, hand blender. Hai Umay. Saya pakai hand blender Umay. So apa tu, hand blender tu saya memang tak guna batu lesung Melayu. Sebab apa? Lesung dia banyak tenaga nak pakai kan. Tapi hand blender buat sambal belacan boleh, nak blend juice boleh, nak blend nak buat kuih ke apa ke, semua boleh. Jadi kalau kata orang yang nak berkecimpung dekat dapur, apa alatan yang sesuai kita nak beli, nak invest, saya cadangkan beli hand blender. Hand blender yang paling senang lah. Yang paling senang yang kita boleh ni. Hai Afi. Ramai. Kita ni pagi-pagi. Kan ada soalan tak yang tak dijawab lagi? Cuba tengok kat atas. Tadi macam ada. Dia tanya pasal. Okay, habis sikit. Oh, yang grup pandangan chef tentang FB masak apa tak jadi tu. Ada yang macam tak respect.
tak respect. Bagi saya itu kita jangan ambil yang negatif, kita ambil yang positif. So kita ambil pengajaran daripada dorang, apa kesilapan dorang buat, jadi kita janganlah ikut. Jadi actually Rahmat tahu ada page tu. Jadi orang jadi takut nak masak supaya jangan tak jadi. Maksudnya bila kita tengok orang tu macam tadi kan kita cerita kan, dia tumis Milo dengan tu dah jadi macam tumis Milo kan. Butter tu dah split. So kita tahulah mungkin api dia besar sangat, dia tumis lama sangat sampai butter tu dah pecah minyak. So maksudnya kita nak buat, kita kena elakkan lah benda tu. Bagi saya benda tu antara benda yang boleh motivate orang untuk masak. Maksudnya makin lama makin pandai lah orang tu nak masak macam roti. Tapi memang kelakar lah page tu. Ada kek dia, satu kek tu Ayu, siap boleh terkeluar. Boleh terkeluar tau. Mungkin yang melimpah dia punya tu. Okay. Melimpah. Ada lagi satu tu, atas tu kek tu kan, ada bawah tu ada kek tu jadi 2 tingkat. Dia jatuh ke bawah. Oh, sebab dia jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah. So macam dekat situ mungkin oven dia terlalu panas ataupun dia punya bekas adunan dia tu terlalu kecil. Jadi maksudnya bila kek tu nak naik, kek tu tak boleh naik sepenuhnya, jadi dia punya dia melimpah ke bawah. Jadi kat situ kita boleh ambil pengajaran, kita boleh belajar apa benda yang orang tu buat silap, jadi kita tak payahlah buat silap kat situ. Tu dah jimatkan kita punya risk risk untuk memasak. Betul kan? Okay. Faham. Apa lagi soalan tadi? Kanida tadi cakap buka puasa. Ibazar pun bahaya juga, betul. Tapi sekarang ni macam Melda tengok macam banyak lah juga orang nak berniaga kan, jual tu jual ni macam-macam. Itulah kita takut orang yang tak biasa berniaga tapi nak juga berniaga. Nanti kita dah expect sedap semua, unless kalau ada review ke apa ke yang kita boleh percaya, dan tak apalah. Tapi kalau macam orang yang macam baru nak berkecimpung ke apa ke, nanti takut kita pula yang macam alah tak sedap rupanya, macam tu. Jadi kalau boleh je nak beli dekat Ibazar, tapi tak payahlah sampai membazir. Sama je macam kat Bazar Ramadan. Butter je macam betul. Apa lagi? Semua orang gelak ni masuk dekat page tu. Okay, dah tak ada soalan sangat lah kat atas ni. Semua orang terliur dengan menu-menu chef sebut. Ya, kalau macam sebab ada semalam ada orang cadangkan dekat saya, daripada buat cabaran sahur, buat juga cabaran berbuka. Maksudnya tapi sebab biasanya tahun-tahun sebelum ni bulan puasa adalah bulan yang busy dekat restoran kan. Sebab bulan puasa saya akan berbuka di kedai, dan lepas tu akan semayang tarawih dekat masjid, sama ada masjid Jami' atau masjid wilayah, macam tu. Tapi sebab tahun ni kat rumah mungkin boleh kejap lagi kalau saya sempat ambil gambar dulu before kita buka puasa, dan bolehlah adalah jadi tahun ni adalah cabaran sahur Imelda dan cabaran berbuka Imelda, ataupun dalam Sarawak kita panggil sungkeh. Syah buat live tak sambil-sambil masak tu? Wih, tak boleh. Susah nak handle. So, saya masak, saya biasa masak 3-4 lauk sekali serentak. Okay, kalau nak buat live nanti orang pening, macam apa benda dia masak ni, kejap periuk ni, kejap periuk tu, macam tu. Lepas tu kadang-kadang saya biasa masak seorang kan, and then kalau macam nak jemput kawan datang makan, katalah 6 orang, tapi saya pula jenis tak suka masak awal. Saya suka masakan tu masih panas. Kalau kata nak jemput orang makan pukul 7, pukul 4 tu saya baru balik daripada kedai beli barang. Okay. So akan masak dalam 2 jam lah. So bila masak dalam 2 jam, semualah pakai. Contohnya oven pakai, pressure cooker pakai, rice cooker pakai, air fryer pakai, stove pun pakai juga. Bagi saya, kalau kita ada equipment untuk memasak yang bagus, macam pressure cooker, macam air fryer, itu antara benda yang macam membantu kita untuk masak dengan lebih cepat, sihat. Bagi motivation juga kan untuk masak, rajin masak. Betul, macam air fryer tu dulu saya skeptical, macam tak payahlah ada air fryer. Tapi lepas saya dapat air fryer, saya cuba resepi dengan air fryer. Semua benda saya air fryer kan. Roti bakar pun masuk air fryer. Air fryer. Air fryer. Roti bakar masuk air fryer. Hari tu saya buat chicken tandoori. Saya letak dalam aluminium foil, so masuk dalam air fryer. Air fryer juga. Betul. Okay, ada soalan lagi ke? Lauk daging salai. Actually, alamak, jiran saya pun dah masuk dah. Jiran orang itu saya buat ayam salai masak lemak cili api. Nantilah insyaAllah dalam minggu depan ke saya nak kena order salai dulu. Sebab
dekat restoran saya, kantin sekolah, antara lauk-lauk yang famous daging salai, asam pedas, kari, kari pap kita orang, rindu lah pula. Itulah dah lama tak ke kedai kan. Itulah dia. So bila dah lama tak ke kedai, kita jadi macam kat rumah kan biasanya tengah hari kan busy kan, lain orang dan customer semua everything. So tahun ni kita banyak masa untuk diri sendiri. So tak adalah berbuka puasa kat luar, memang buka puasa kat rumah je. And then tarawih pun tarawih kat rumah juga. Chef memang hari-hari masak je ke macam mana? Memang adalah hari Untuk bulan juga puasa lah, bulan puasa. Bulan puasa memang saya masak hari-hari. Memang tak ada nak order kat luar, delivery. Kalau tak sempat ataupun saya teringin apa ke, baru saya, kalau saya tak boleh nak masak, sebab kalau macam nasi lemak, bagi saya nasi lemak leceh kalau nak makan seorang you. So kita buat nasi, kena buat sambal, kena goreng kacang, ikan bilis, potong timun. Walaupun nampak simple tapi proses dia, steps dia banyak. Just nak makan untuk satu pinggan ni, itu saya akan belilah. Kalau macam nasi lemak tu saya beli. Tapi yang lain-lain, nasi, lauk, apa benda, itu saya masak sendiri. Okay, dah tak ada soalan. Tak ada soalan daripada ni. Tak ada orang daripada pukul 11 dah terliur kita. Itulah dia. Okay. Apa kesilapan memasak awal-awal chef dulu yang paling sukar untuk dilupakan? Dulu sebab saya bukan seorang yang macam biasa masak kek sangat tahu you. Biasa tak biasa buat kek. Dulu waktu saya join MasterChef dulu kan, kalau cabaran dessert, tu saya memang gerun gila. Saya memang macam balik lah aku ni aku macam lagi ni. Tapi nasib baik setiap kali cabaran kek saya tak masak. Waktu tu macam contoh waktu macaron saya tak masuk elimination round lah. Jadi saya selalu sangat tak memang rezeki lucky saya lah. Ya, sebab dulu masalahnya kadang-kadang kita tak pasti waktu tu kita tak tahu bezakan. Saya rasa dulu noob kan, tak reti, amateur. So rasa baking powder dengan baking soda tu benda yang sama. Wahal dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Berbeza fungsi, berbeza rasa. Rupa sama putih macam serbuk tapi mempunyai fungsi yang berbeza. So lepas tu itulah antara yang susah juga saya nak lupa lah sebab selalu degil kan. Lepas tu bila buat roti tak jadi. Bila buat kek pernah lah kek terkeluar, melimpah, kek mendap lah. Dululah, tapi lepas tu dah saya belajar cari ilmu, belajar buat kek. Sekarang itulah dia boleh dah pro lah. Tapi jangan tengok page Facebook tu. Aduh, Ibn San. Hai Deda. Ramai yang join. Alright. Siapa lagi ni? Assalamualaikum yang baru join, selamat berpuasa. Harap apa tadi, tahun ni Ramadan membawa ekstra keberkatan untuk kita semua insyaAllah. Ayu ada lagi soalan? Tengah mengecek soalan. Tu Chef Lin. Chef Lin. Okay, apa nasihat saya untuk yang bercita-cita nak jadi macam saya? Bagi saya, memasak ni adalah satu art, satu seni yang datang daripada hati yang kita curahkan dekat pinggan. Jadi bila kita nak masak, kita kena hati tenang, kena happy. Sebab kalau kita sedih, kalau kita marah, insyaAllah masakan kita pun dapat rasa marah sedih tu. Makan pun sedih juga. So bagi saya, kalau yang nak jadi chef, paling penting semangat, kena kuat. Sebab chef ni orang ingat senang campak je, tak ya. Kalau sesiapa yang bekerja di kitchen, commercial kitchen, especially dekat hotel, memang susah. Memang kerja dia bukan terus-terus cantik pakai topi tinggi ya, tak. Kerja dia banyak peringkat. Maksudnya kita daripada komis, naik sikit sampailah jadi head chef, executive chef macam tu. Macam bagi saya yang paling penting, jangan putus asa, keep on trying. Kalau kata gagal sekali, ambil kegagalan tu sebagai titik tolak untuk kita menjadi lebih baik. Yang paling penting niat kena betul dan insyaAllah kalau kita usaha, tawakal, insyaAllah, dan berdoa dan keep on berdoa, insyaAllah kita akan berjaya.
Okay, thank you chef. Okay, last lah. Apa macam kata-kata terakhir untuk chef, dari chef untuk semua yang tengah view sekarang ni. Okay. Saya nak ucapkan selamat berpuasa, salam Ramadan kepada semua dan insyaAllah kita sebab sekarang ni kes-kes COVID kita dah makin turun, harap-harap kita akan menang tak lama lagi lah, tak kisah berapa lama, tapi yang paling penting agar semua benda kembali seperti biasa dan kita dah boleh keluar macam biasa, menjalani kehidupan pergi kerja macam biasa. Dan saya harap semua orang bersabar, bagi kerjasama, jangan keluar sangat sebab kalau semua orang keluar nanti dia punya efek tak habis sampai sudah kan. Sebab kita dalam benda ni kita tak boleh selfish, kita kena bekerjasama dan yang paling penting dalam bulan Ramadan ni actually Allah bagi masa lebih untuk kita spend dengan kita dan dia. Jadi kita kena ambil peluang tu, time ni lah kita nak jaga waktu, on time, kalau boleh ngaji, macam gitu. Macam saya pun sekarang saya ada group tadarus online yang kita orang nak try khatam Quran. Kalau boleh nak khatam 2 kali lah insyaAllah pada bulan puasa ni. So saya berharap kalau kata macam tak ada idea nak masak, boleh check dekat IG saya, Facebook saya, Imelda Haris. Boleh ambil inspirasi kat situ. Kalau nak resepi boleh message saya boleh share, tak ada masalah. Dan yang paling penting semua sihat walafiat menjalani ibadah puasa dan saya doakan semoga Ramadan kali ini membawa lebih keberkatan untuk kita semua. Amin. Amin. Okay. Sedih pula ni. Tiba Itulah pasal jangan minum air sebab tadi nyaris saya nak pergi dapur minum air. Saya dah biasa pagi-pagi bangun minum air kan. Itulah dia. Selamat berpuasa untuk everybody. Untuk Kak Aida, untuk Umay, untuk Sofia. Amin. Okay. Thank you so much Tawayu invite kita. Yeah, thank you chef sebab join. Terima kasih. Sama-sama. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.